aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, sama-sama kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah diberi peluang untuk berjumpa dengan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan kita kesihatan, kekuatan sehingga kita mampu menyelesaikan ibadah sepanjang satu bulan ini dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan berkongsi satu topik khusus pada tazkirah siri yang pertama ini, yaitu pintu khusus di dalam syurga yang disediakan kepada orang-orang yang berpuasa sepanjang bulan Ramadan ini. Puasa adalah jihad zahir dan batin. Jihad zahir seperti menahan makan dan minum, bersabar kepada rasa dahaga dan lapar sepanjang sehari, bermula subuh sampailah waktu maghrib atau lebih kurang 13 jam. Dan juga kita berjihad untuk menahan daripada melakukan maksiat yang dilakukan oleh anggota badan kita seperti mata, telinga, mulut, tangan ataupun kaki. Tapi kita juga perlu berjihad secara batin, iaitu memperkuat keimanan kita, menerima ridha Allah Subhanahu wa taala bahawa kita diperintahkan untuk berpuasa bulan Ramadan, dan kerana itu kita perlu melakukannya dengan ikhlas dan berazam supaya kita semata-mata berpuasa ini hanyalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada perintahnya dengan mengharap pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orang Islam yang berpuasa bulan Ramadan imanan dengan rasa iman, wa ihtisaban dan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka akan dimaafkan segala dosa-dosanya dia yang lalu walaupun besar sekalipun. Ini adalah syarat supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa berjihad secara zahir dan batin, maka puasa yang kita lakukan tidak akan diterima dan hanyalah sia-sia saja. Seperti disebut di dalam hadis yang lain, kam min shaimin laisa lahu min isyami illa al-jum'a wal asya. Berapa banyak orang yang berpuasa bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ridha, rahmat, ampunan, syurga daripada Allah Subhanahu wa taala, illa al-ju'a wal asya, kecuali dia hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga sepanjang hari, sepanjang 30 hari selama dia berpuasa. Kenapa? Sebab dia tidak melakukan jihad secara zahir, tidak melakukan jihad secara batin. Jadi puasa ni bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tetapi berpuasa daripada bercakap yang tidak betul, mendengar dari perkara yang tidak baik dan seterusnya. Puasa adalah ibadah yang istimewa kerana beberapa faktor. Yang pertama, pada bulan ini Al-Quran diturunkan. Al-Quran, wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Dan juga pada bulan ini diturunkannya malam Lailatul Qadar, malam yang sangat istimewa sekali. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, lebih kurang 83 tahun 8 bulan. Kemudian pada bulan ini pintu-pintu syurga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu, sehingga orang Islam yang berpuasa diharapkan untuk melakukan dengan mudah dan lancar kerana tiada apa-apa gangguan. Dan amal-amal ibadah yang dilakukan, amal-amal baik yang dilakukan sepanjang bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan lebih dan lebih lagi daripada bulan yang sebelumnya. Misalnya kalau kita sholat bersendirian, pahala dia 1, maka Allah akan lipat gandakan lagi pahala dia kalau dalam bulan Ramadan. Maka ibadah yang sunat juga, maka Allah jadikan pahala dia seperti pahala ibadah yang wajib. Kemudian yang istimewa juga, sebab pahala orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, pahala itu Allah rahsiakan. Seperti disebut dalam hadis kursi, wa ana ajzi bihi. Akulah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan membalas pahala orang yang berpuasa Ramadan ini. Jadi Allah rahsiakan berapa banyak jumlah pahala yang akan disediakan kepada orang berpuasa Ramadan ini, sebab Allah nak lihat macam mana cara ibadah puasa yang dilakukan orang-orang Islam ini, bagaimana keimanan dan ihtisab yang dilakukan sepanjang Ramadan ini. Ini berbeza dengan ibadah-ibadah yang lain di mana kita tahu jumlah pahala yang disediakan. Seperti orang yang baca Quran. Menurut riwayat Ali bin Abi Thalib, orang yang tidak faham maksud baca Al-Quran, maka satu huruf pahala dia adalah 1. Seperti Qul huwallahu ahad, Qaf, Qul 1, Qaf 1, Lam 1, Hu 1, Wa 1, jadi 4. Tapi bagi orang yang faham dia punya maksud ayat, maksud perkataan itu, Qul katakanlah huwa adalah diri Allah Subhanahu wa taala, maka setiap satu huruf pahala dia adalah 10 atau 40. Itu tuan-tuan, maka gunakan masa ini juga selain daripada membaca, tapi kita perlu juga belajar bahasa Arab supaya kita dapat memahami maksud-maksud Al-Quran itu, supaya pahala yang kita dapat lebih daripada yang biasa. Kemudian orang yang solat bersendirian pahala dia 1. Kalau berjemaah maka 27. Orang yang bersedekah pahala Allah akan lipat gandakan hingga 70 kali dan seterusnya. Tetapi untuk puasa Ramadan ini Allah rahsiakan sebab dia adalah ibadah yang istimewa, dan sehingga pahala pun istimewa yang Allah berikan kepada orang-orang Islam itu. Tetapi di antara hadiah-hadiah istimewa yang Allah janjikan kepada orang yang berpuasa Ramadan ini adalah Allah berikan pintu khusus eksklusif atau VIP nanti di dalam syurga yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa Ramadan. Tidak ada orang lain atau ibadah lain yang boleh memasuki pintu ini kecuali orang-orang yang berpuasa Ramadan, dengan syarat puasa dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami Al-Makki yang lahir 909 meninggal 905 Hijriah, atau dikenali dengan nama Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau yang bertajuk Ithafu Ahli Islam bi Khususiyati Siyam, menyebut hadis yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari, fil jannati thamaniyatu abwabin, di dalam surga itu ada 8 pintu, babun yusamma ar-rayyan, satu pintu dinamakan dengan pintu ar-rayyan, la yadkhuluhu illa shaimuna, tidak akan memasuki pintu ar-rayyan ini kecuali orang-orang yang berpuasa. Ini salah satu hadiah istimewa yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang berpuasa bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain, an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, yang dikatakan nama pintu itu adalah ar-rayyan, yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamati, di mana akan memasuki pintu ar-rayyan itu orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. La yadkhulu min wahadun ghairuhum, tidak akan memasuki pintu ar-rayyan ini selain daripada orang yang berpuasa. Ahli ibadah yang lain tidak akan memasuki pintu ini kecuali orang yang berpuasa. Yuqalu aina shaimuna, dikatakan aina shaimuna, di mana orang yang berpuasa. Pintu ini memanggil, di mana orang yang berpuasa. Fayaqumuna fayadkhulun, maka orang yang berpuasa tadi itu bangun, berdiri, fayadkhulun, maka dia kemudian masuk. Mereka masuk. Fa idza dakhalu ughliqa alaihim, maka bila semua orang yang berpuasa
semua orang yang berpuasa Ramadan itu dah selesai masuk ke syurga melalui pintu Ar-Rayyan ini, uliqa alaihim, maka pintu ini akan tertutup dengan sendirinya. Otomatik dia tertutup dengan sendirinya. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak akan memasuki pintu ini salah seorang pun daripada hamba-hamba Allah kecuali orang-orang yang berpuasa. Inilah tuan-tuan muslimin muslimat sebagai motivasi kepada kita dalam beribadah puasa Ramadan ini yang penuh dengan jihad zahir dan batin, supaya kita bersungguh-sungguh melakukan dia, mengisi siang dan malam sepanjang puasa ini dengan amal-amal baik, dan juga menghalang kita daripada melakukan benda-benda yang maksiat, sehinggalah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada tahun 2002 ini puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita memasuki pintu Ar-Rayyan ini bersama ahli keluarga kita, bersama guru-guru kita, murid-murid kita, jiran dan muslim-muslimat seluruhnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.